Hari ni aku nak share dengan korang semua secara seringkas-ringkas-ringkasnya kisah dari movie Great Decisive Battle The Super 8 Ultra Brothers. Movie ni dah ditayangkan pada tahun 2008. Movie ni secara ringkasnya mengisahkan tentang alam semesta di mana bumi tak ada langsung kewujudan raksasa mahupun Ultraman. Tapi semuanya berubah apabila datangnya satu makhluk berjubah yang misteri ke bumi. Makhluk misteri yang berjubah hitam ni lah yang telah menyeru supaya raksasa-raksasa dan alien-alien datang ke bumi dan buat kacau. Tapi semua raksasa dan alien ni, termasuklah makhluk misteri berjubah hitam ni, akan dikalahkan oleh watak-watak yang kita pernah kenal dalam siri-siri sebelum ni, iaitu Daigo Madoka, Shin Asuka dan Gamu Takayama. Korang ingat tak siapa tiga orang ni? Diorang ni lah yang pegang watak Ultraman 3, Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia. Cumanya dalam movie ni, diorang bukan Ultraman tu dan diorang ni tak bekerja pun dalam pasukan pertahanan. Si Daigo ni bekerja sebagai pemandu pelancong. Shin Asuka pula bekerja sebagai pengutip bola di stadium baseball. Manakala si Gamu Takayama ni pula bekerja sebagai petugas di Museum Sains. Si Daigo lah adalah orang pertama yang dapat tahu yang bumi yang dia sedang duduki ni akan diganggu oleh raksasa, sebab dia selalu dapat mimpi di mana raksasa buat kacau kat bumi. Dalam mimpi dia juga, Daigo berjumpa dengan 8 Ultraman yang akan melindungi bumi. Tapi Daigo susahlah nak percaya sebab dalam dunia yang sedang Daigo duduki ni, Ultraman mana pernah wujud, raksasa pun tak ada langsung. Sehinggalah Daigo bermimpi menemui Ultraman Mebius, di mana dalam mimpi tu dia tolong Ultraman Mebius. Kemudian Ultraman Mebius tu bertukar ke bentuk manusia yang bernama Mirai Hibino. Mirai pun ucaplah terima kasih kepada Daigo sebab dah tolong dia kalahkan raksasa. Lepas tu Mirai yang sebelum ni muncul dalam mimpi Daigo je, akhirnya muncul di alam nyata dan bertemu dengan Daigo. Daigo pun cakaplah kat Mirai yang dunia dia tak ada langsung kewujudan Ultraman dan juga raksasa, dan benda ni memang mengejutkan buat Mirai. Kemudian Mirai pun bagi tahulah kepada Daigo yang ada seorang budak perempuan misteri ni suruh dia datang ke dunia Daigo sebab tak lama lagi akan ada alien jahat dan raksasa yang akan menyerang dunia Daigo. Sekali memang betul-betul muncul seekor raksasa yang bernama King Pandon di dunia Daigo. Mirai pun bertukar menjadi Ultraman Mebius dan mengalahkan King Pandon. Tapi malangnya dia telah ditangkap oleh alien Hipporid dan ditukarkan menjadi patung batu. Masa tu Daigo ingat dunia dia akan musnah lah sebab Ultraman Mebius dah tak ada, dah ditukar menjadi batu. Tapi lepas tu muncul human form Ultraman, Ultra 7 dan Ultraman Ace, iaitu Hayata, Moroboshi dan Seiji Hakuto. Diorang bertiga ni pun cakaplah dekat Daigo yang kalau dia tak putus harapan, Ultraman akan muncul dan membantu menyelamatkan bumi. Untuk makluman korang, dalam movie ni ada kemunculan human form Ultraman, Ultra 7, Ultraman Ace dan Ultraman Jack, iaitu Hayata, Moroboshi, Seiji Hakuto dan juga Hideki Go. Diorang berempat ni memang Ultraman dalam dunia Daigo ni, tapi diorang tak bertukar lah jadi Ultraman sebab dalam dunia Daigo ni raksasa tak ada. So apa diorang nak bertukar jadi Ultraman kan? Okey, kita sambung balik cerita tadi. Lepas Daigo dapat nasihat daripada Hayata, Moroboshi dan Seiji, kemudian tiba-tiba kat tangan dia ada Spark Lance. Jadi Daigo apa lagi? Lepas dah dapat Spark Lance tu, dia pun bertukarlah menjadi Ultraman 3. Masa tu muncullah 2 ekor raksasa yang berlawan dengan Ultraman 3. Tapi malangnya Ultraman 3 tak dapat nak kalahkan 2 ekor raksasa tu. Dah lah tak dapat kalahkan 2 ekor raksasa tu. Lepas tu muncul pula alien Hipporid yang menangkap Ultraman 3 ke dalam balang sebab dia nak tukarkan Ultraman 3 tu jadi patung batu sama macam Ultraman Mebius. Muncullah masa tu Shin Asuka dan Gamu Takayama datang untuk selamatkan Ultraman 3. Mula-mula si Gamu dengan Shin Asuka ni memang tak percaya dan tak berharap yang Ultraman akan datang. Tapi selepas dia tengok yang Daigo ni bertukar menjadi Ultraman 3, barulah dia orang percaya yang kuasa Ultraman ni akan datang menyelamatkan bumi. Sebab itulah dia orang boleh bertukar menjadi Ultraman Dyna dan juga Ultraman Gaia. Lepas tu Ultraman Dyna dan Ultraman Gaia pun selamatkanlah Ultraman 3 dan kemudian dia orang 3 orang ni kalahkan 2 ekor raksasa tu dan alien Hipporid. Ingat kan dah selamat, sekali makhluk berjubah hitam yang misteri tu telah menyeru raksasa-raksasa yang mati. Kemudian raksasa-raksasa yang mati ni bergabung dan terhasillah raksasa baru bernama Giga Himaira. Ultraman 3, Ultraman Dyna dan Ultraman Gaia memang susah gila nak kalahkan Giga Himaira tu sebab Giga Himaira tu besar gila kot. Jadi memang lauk 3 Ultraman tu.
Tapi macam aku cakap tadi, dalam dunia yang Daigo duduki ni memang dah ada 4 Ultraman yang wujud. Cuma dia orang tak pernah bertukar sebab sebelum ni tak ada ancaman raksasa. Maka bertukarlah Hayata, Moroboshi, Seiji dan Hideki Go menjadi Ultraman, Ultra Seven, Ultraman Ace dan Ultraman Jack. Lepas tu keempat-empat Ultraman ni bantu pulihkan Ultraman Mebius yang dah bertukar jadi batu sebelum ni, dan lepas tu barulah dia orang tolong Ultraman 3, Dyna dan juga Gaia. Giga Himaira yang goyang dengan serangan daripada 8 Ultraman tu menyebabkan dia pun melarikan diri keluar dari bumi. Tapi 8 Ultraman tu tak biarkan dia lari bersorangan. Dia orang pun kejar juga Giga Himaira tu sampai ke ruang angkasa. Lepas tu ke-8 Ultraman ni pun menggabungkan kuasanya dan melancarkan serangan ke arah Giga Himaira lalu memusnahkannya. Yang ni pun ingatkan dah settle juga. Rupanya tak settle juga. Sekali makhluk berjubah hitam yang misteri tu lepas Giga Himaira tu musnah, ingatkan dah settle. Tapi rupa-rupanya makhluk berjubah hitam yang misteri tu tiba-tiba jadi besar dan dia cakap dia nak memusnahkan semua Ultraman yang berada di semua alam semesta. Malangnya cita-cita dia tak kesampaian sebab sekali lagi ke-8 Ultraman ni menggabungkan tenaga dia untuk melancarkan serangan ke arah makhluk berjubah hitam misteri tu dan akhirnya memusnahkannya. Lepas tu barulah aman dunia tu. Di akhir movie ni kita dapat tengok Daigo, Shin Asuka dan juga Gamu Takayama menaiki kapal terbang untuk menuju ke planet M78 iaitu planet kelahiran para Ultra.